Salam sejahtera semua, saya Dr. Muhammad Rizal. Pernahkah Anda rasa seolah-olah ada kabus tebal di dalam otak Anda? Seakan-akan ada perkataan yang tersekat di hujung lidah, atau apabila Anda masuk ke sesebuah bilik, tetapi kemudian tidak dapat mengingati apa yang Anda hendak lakukan. Perasaan itu perlahan-lahan menghakis keyakinan diri dan membuatkan kita bimbang bahwa kita akan kehilangan diri kita sendiri. Ramai orang pernah mengalami situasi yang serupa dan sering diberitahu bahwa ia hanyalah sebahagian daripada proses penuaan. Tetapi, bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa musuh ingatan Anda yang paling digeruni mungkin berada di dalam bakul buah di rumah Anda? Ya, Anda tidak salah dengar. Kita semua dibesarkan dengan kepercayaan bahwa buah-buahan adalah makanan yang sehat, anugerah daripada alam semula jadi. Dan dalam banyak keadaan, ia sememangnya benar. Namun, satu kajian baru telah mendedahkan satu hakikat yang kurang menyenangkan. Jika dimakan dengan cara yang salah, sesetengah jenis buah boleh menjadi racun senyap yang membahayakan otak, sekara beransur-ansur mempercepatkan proses kemerosotan ingatan pada kadar yang membimbangkan. Dan inilah mimpi ngeri yang hampir tidak pernah diperkatakan oleh sesiapa. Satu kajian yang diterbitkan dalam sebuah jurnal mengenai warga emas menunjukkan bahwa pengambilan gula tersembunyi dalam makanan yang kelihatan sehat boleh meningkatkan risiko kemerosotan ingatan sebanyak lebih 60%. Berdasarkan pengalaman bertemu dan berbual dengan ramai orang selama bertahun-tahun, saya ingin tegaskan bahwa apa yang akan saya kongsikan ini bukan untuk menakutkan Anda, tetapi untuk menyedarkan Anda. Karena saya telah menyaksikan banyak case di mana hanya dengan sedikit perubahan dalam pemakanan, ia boleh mengembalikan kejernihan kepada minda yang lesu. Ini bukanlah cerita dongeng, tetapi sesuatu yang benar-benar berlaku dalam kehidupan seharian. Dalam video ini, kita akan bersama-sama mendedahkan 5 jenis buah yang bertindak sebagai penjahat yang secara senyap merosakkan ingatan Anda. Tetapi saya di sini bukan untuk mengambil apa-apa daripada Anda. Sebaliknya, saya ingin memberikan Anda alatan. Kerana kita juga akan bercakap tentang 5 jenis buah yang lain, yang lazat dan berkuasa, bertindak sebagai perisai untuk melindungi otak, membantu menjaga memori dan mengekalkan minda yang tajam dan aktif. Dan saya harap Anda akan terus bersama saya hingga ke penghujungnya, kerana buah wira yang kelima dianggap sebagai pengawal elit untuk bahagian otak yang menyimpan kenangan kita yang paling berharga. Maklumat di bahagian akhir itu sangat penting. Dan mungkin merupakan hadiah terbaik yang boleh Anda berikan kepada kebebasan dan masa depan Anda sendiri. Sebelum kita mula, saya ingin tahu, adakah sesiapa lagi yang sedang menghadapi perjuangan ini? Jika apa yang saya ceritakan tadi kedengaran biasa bagi Anda, sila type ya di ruangan komen. Ini bukan untuk mana-mana sistem, tetapi supaya Anda dapat melihat bahwa Anda tidak keseorangan dalam perjuangan ini, dan kita mempunyai kekuatan community untuk saling menyokong. Sudah bersedia? Jika ya, mari kita terus ke inti pati video ini. Kita akan mulakan dengan mendedahkan kawan-kawan palsu yang bersembunyi di dapur kita. Mereka inilah 5 musuh senyap yang sedang mencuri ingatan Anda tanpa Anda sadari. Musuh nomor 1, buah-buahan dalam sirap. Buah-buahan dalam sirap yang biasa dijual kelihatan seperti pilihan yang sangat mudah. Warnanya cerah, hanya perlu buka penutup dan boleh terus dimakan. Ramai yang percaya ini adalah cara mudah untuk menjaga kesehatan, kerana kita sedang makan buah-buahan seperti yang dinasihatkan oleh dokter, bukan? Tetapi pada hakikatnya, ini adalah sebuah perangkap manis yang mematikan. Seorang musuh yang menyamar di sebalik penampilan yang naif, seperti serigala berbulu domba, menipu kita secara halus tanpa kita sadari. Masalahnya bukan terletak pada buah itu sendiri, tetapi pada lapisan sirap pekat yang merendamnya. Sekair ini adalah bom gula fruktosa. Apabila masuk ke dalam badan, ia akan meluru terus ke dalam saluran darah, seperti roket tanpa brek. Apabila badan mengesan lonjakan gula yang mendadak, insulin akan dirembeskan dalam jumlah yang sangat besar untuk coba mengawalnya, tetapi ini akan menyebabkan keadaan turun naik gula dalam darah yang lebih dahsyat. Kenaikan dan penurunan inilah yang menjadi permulaan kepada keradangan kronik dalam saluran darah, terutamanya saluran darah kecil dan rapuh yang bertugas mengangkut oksigen dan nutrien ke otak. Bagi tubuh warga emas, apabila sistem metabolisme mula perlahan, kejutan daripada penyerapan gula yang begitu pantas menjadi satu beban, badan tidak dapat memprosesnya dengan cukup cepat, menyebabkan keradangan terbentuk secara senyap-senyap setiap hari. Inilah sebabnya mengapa ramai orang merasa otak mereka lesu, pikiran menjadi buntu, dan otak terasa seperti disumbat kapas. Keupayaan untuk berpikir, menganalisis,
dan mengingati juga merosot dengan membimbangkan. Saya masih ingat kes Pak Cik Ahmad berumur 70 tahun dari Cameron Highlands. Beliau percaya bahwa beliau menjaga kesehatannya dengan sangat ketat kerana setiap pagi beliau makan secawan buah-buahan dalam sirap tanpa pernah terlepas. Beliau sering mengadu bahwa beliau mula mudah lupa barang, tidak dapat mengingati nama orang, dan merasa fikirannya tidak lagi setajam dahulu. Saya, sebagai dokter, Mohamed Rizal, mengambil masa beberapa minggu untuk meyakinkan beliau agar mencuba mengubah tabiat itu. Daripada makan buah-buahan dalam sirap, beliau beralih kepada makan sebiji apel segar bersama kulitnya setiap hari. Dalam masa kurang dari sebulan, keluarga beliau dengan gembiranya memberitahu saya bahwa beliau telah menjadi lebih ceria, lebih seronok berbual, mengingati butiran dengan lebih baik, dan yang paling penting, keyakinan dirinya telah meningkat dengan ketara. Nampak tak? Hanya satu perubahan kecil dalam perkara yang kita sangka baik untuk kesihatan, tetapi sebenarnya menyembunyikan banyak bahaya, boleh memulihkan kekuatan otak dan kehidupan kita. Musuh nombor 2. Jus buah-buahan, termasuk jus segar buatan sendiri. Ramai di antara kita mungkin dibesarkan dengan kepercayaan bahwa segelas jus oren pada waktu pagi adalah yang terbaik untuk kesehatan, seperti permulaan hari yang penuh dengan vitamin dan tenaga. Tetapi bagi otak mereka yang telah melalui lebih dari 6 dekad kehidupan, kepercayaan ini boleh menjadi perangkap manis yang menghakis ingatan tanpa disedari. Kerana walaupun kita memerahnya sendiri di rumah dengan penuh teliti, kebenarannya tersembunyi dalam apa yang kita buang, yaitu serat berharga yang sengaja diletakkan oleh alam semula jadi di dalam buah untuk membantu mengawal kadar penyerapan gula ke dalam badan. Serat ini berfungsi seperti span, secara perlahan melambatkan penyerapan gula ke dalam darah. Apabila kita makan buah secara sebiji penuh, badan akan mencernanya secara beransur-ansur dan mengawal paras gula secara semula jadi. Tetapi sebaik sahaja kita memerah jusnya, kita membuang semua serat itu dan pada masa yang sama mengambil sejumlah besar gula tanpa sebarang penahan atau penapis. Ia seperti bom manis yang meluru terus ke dalam saluran darah dengan pantas, menyebabkan paras insulin melonjak serta-merta dan mencetuskan keradangan di dalam saluran darah, terutamanya kapilari kecil yang bertugas menyuburkan otak. Apabila usia semakin meningkat, sistem metabolisme dan keupayaan pemulihan saluran darah akan menjadi lebih perlahan, jadi badan lebih sukar untuk menghadapi kejutan gula ini. Ia menjadi keradangan kronik yang terkumpul secara senyap-senyap dan merosakkan otak tanpa kita sedari, terutamanya di pusat yang dipanggil hipokampus, umpama perpustakaan otak, tempat menyimpan ingatan lama dan baru. Data daripada satu kajian neurologi yang diterbitkan dalam sebuah jurnal antarabangsa telah menunjukkan dengan jelas bahwa orang yang kerap minum jus buah-buahan cenderung mempunyai saiz hipokampus yang lebih kecil. Ini bermakna keupayaan untuk mengingati perkara baru akan berkurangan dan mereka cenderung untuk melupakan segalanya dengan lebih mudah, seolah-olah rak-rak buku di dalam kepala sedang ditanggalkan satu persatu tanpa disedari. Jika Anda ingin menjaga otak Anda untuk jangka masa panjang, jangan tertipu dengan imej jus buah-buahan yang kelihatan baik tetapi menyembunyikan bahaya tersembunyi. Pilihlah untuk makan buah secara sebiji penuh, bersama dengan serat dan kulit semula jadinya, kerana itulah cara yang paling biasa dan selamat untuk dihadapi oleh badan dan otak kita. Musuh nomor 3. Buah kering dengan gula tambahan. Buah-buahan kering seperti kismis, kurma atau buatin kering kelihatan seperti snack semula jadi yang sehat, bukan? Kerana ia kecil, mudah dimakan, senang dibawa, dan membantu meningkatkan tenaga dengan serta-merta. Tetapi apa yang ramai orang tidak perasan ialah kandungan gula pekat dalam buah-buahan kering ini adalah lebih tinggi daripada yang boleh ditanggung oleh otak kita pada usia persaraan, terutamanya apabila badan kita membakar tenaga dengan lebih perlahan mengikut usia dan mekanisme kawalan gula darah, tidak lagi sekuat zaman muda. Cuba fikirkan, untuk mendapatkan segenggam kismis, kita memerlukan berpuluh-puluh biji anggur segar. Ini bermakna semua gula dari anggur-anggur itu telah dimampatkan ke dalam kuantiti kecil yang kita makan. Lebih-lebih lagi, secawan kismis boleh mengandungi lebih banyak gula daripada setin minuman berkarbonat. Badan kita tidak peduli sama ada gula itu datang dari gula-gula, kurma atau buah kering kerana apabila ia masuk ke dalam darah hasilnya tetap sama, paras glukosa melonjak
insulin dirembeskan secara tiba-tiba dan keradangan senyap diaktifkan yang perlahan-lahan menghakis kapilari, terutamanya di kawasan yang menyuburkan otak dan ingatan. Lebih dari itu, banyak jenis buah kering di pasaran melalui proses pemprosesan mendalam untuk kelihatan lebih menarik dan tahan lebih lama. Sesetengahnya disalut dengan sirap, ditambah dengan minyak murah atau bahan pengawet seperti sulfit. Walaupun bahan-bahan ini membantu memanjangkan jangka hayat produk, ia mengganggu sistem mikrobiom yang bermanfaat di dalam usus dan menghalang penyerapan mineral penting seperti zinc dan magnesium yang merupakan nutrien penting yang diperlukan oleh otak untuk membaiki, mengimbangi neurotransmitter, dan melambatkan proses kemerosotan tisu otak. Akibatnya, mereka yang pernah percaya bahwa makan kurma sebelum tidur akan membantu tidur, lena mungkin tidak sadar bahwa paras glukosa dalam darah mereka kekal tinggi sepanjang malam, menghalang badan daripada memasuki fase pemulihan yang mendalam. Otak tidak mendapat rehat yang mencukupi, dan hasilnya ialah rasa letih pada waktu pagi, ingatan mula kabur, dan mood berubah-ubah tanpa mengetahui punca sebenar yang berada di depan mata setiap hari. Oleh itu, jika Anda sayangkan kesehatan otak Anda untuk jangka masa panjang, sila anggap buah kering seperti gula-gula semula jadi. Boleh dimakan, tetapi sila makan secara tidak kerap dan dalam kuantiti yang sedikit, bukan sebagai snack harian. Karena walaupun ia berasal dari alam semula jadi, apabila ia telah diproses dan dipekatkan, ia boleh menjadi pedang dua mata yang perlahan-lahan menghakis otak kita tanpa kita sadari. Musuh no. Buah tropika yang terlalu manis apabila dimakan berlebihan. Hanya dengan menyebut nama buah-buahan seperti mangga masak, nanas yang berair, atau betik masak, sudah memberikan perasaan segar dan sehat, bukan? Karena buah-buahan ini sangat kaya dengan vitamin, membantu menguatkan sistem imun, dan kelihatan selamat untuk semua peringkat umur. Tetapi kebenaran yang perlu kita fahami ialah apabila memasuki usia selepas 60 tahun, sistem metabolisme mula berfungsi dengan lebih perlahan dan kawalan gula darah tidak lagi setajam dahulu. Dan inilah titik di mana kemanisan semula jadi boleh menjadi perangkap senyap yang merosakkan otak tanpa kita sadari. Kuncinya di sini bukanlah untuk mengelak, tetapi kesederhanaan. Cuba pikirkan, sebiji mangga harum manis masak yang besar boleh mengandungi sehingga 40 gram gula bersamaan dengan beberapa sudu teh gula pasir. Apabila badan menerima sejumlah besar fruktosa dalam satu masa, terutamanya pada waktu sarapan, ia akan menyebabkan rintangan insulin di dalam otak. Maksudnya, sel-sel otak mula tidak bertindak balas terhadap insulin. Tenaga tidak diangkut ke otak dengan sekukupnya, yang membawa kepada rasa letih, kabur, kurang tumpuan, dan mudah melupakan perkara-perkara kecil dalam kehidupan seharian. Lebih-lebih lagi, fruktosa dari buah-buahan yang sangat manis jika terkumpul secara berterusan akan meningkatkan risiko keradangan pada tahap sel yang merupakan permulaan kepada kemerosotan otak dalam jangka masa panjang, terutamanya pada warga emas apabila sistem saraf mula menjadi lebih rapuh setiap tahun. Oleh itu, makan buah-buahan yang sangat manis secara kerap bukan sahaja soal gula, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan otak dan kualiti tidur yang mungkin terjejas tanpa disadari. Penyelesaiannya bukanlah dengan mengharamkan terus buah-buahan manis ini, tetapi dengan mengetahui cara memilih masa dan kuantiti. Contohnya, jika ingin makan mangga masak, makanlah dalam kuantiti yang sederhana, jangan makan bersama buah-buahan manis lain dalam satu hidangan, dan elakkan makan bersama jus buah atau pencuci mulut lain. Menggabungkannya dengan protein atau serat seperti yogurt atau bijirin penuh juga membantu melambatkan penyerapan gula dengan berkesan. Karena walaupun buah-buahan berasal dari alam semula jadi, apabila dimakan secara berlebihan tanpa sengaja, terutamanya pada usia di mana badan mengalami banyak perubahan, pengumpulan gula boleh menjadi titik permulaan kepada kemerosotan fisikal dan mental secara perlahan dan halus. Musuh no. 5. Snack buah-buahan diproses. Perangkap kesehatan dalam bungkusan kantik. Dalam era di mana pasar raya dipenuhi dengan produk sihat, snack buah-buahan kering, dalam bungkusan berwarna-warni dengan tulisan menarik, seperti tanpa gula tambahan atau 100% semula, jadi sering menjadi pilihan ramai orang tanpa ragu-ragu. Krepek pisang rangup, irisan epal kering, mangga kering dalam bag zip, pada pandangan pertama kelihatan seperti pilihan yang baik untuk kesehatan dan otak,
Tetapi kebenaran yang ramai orang tidak pernah tahu ialah snack-snack ini hampir tiada persamaan dengan buah-buahan segar. Di sebalik kerangupan, kelazatan, dan daya tarikannya, terdapat proses pemprosesan yang mendalam. Banyak jenis digoreng dalam minyak sayuran murah seperti minyak sawit atau minyak bunga matahari industri. Apabila dipanaskan pada suhu tinggi, minyak-minyak ini akan mengalami tindak balas pengoksidaan yang kuat, berubah menjadi lemak yang menyebabkan keradangan apabila masuk ke dalam badan. Lemak-lemak ini boleh bergerak melalui aliran darah sampai ke otak dan menyebabkan keradangan terpendam di dalam sel-sel saraf, menjadikan sistem komunikasi otak berfungsi dengan lebih perlahan dan tidak jelas, seperti telepon yang sentiasa mengalami gangguan isyarat. Dan itu belum lagi semuanya. Untuk menjadikan snack ini lebih sedap di selera pengguna, pengeluar sering menambah gula, sirap, atau madu industri. Ini mencipta formula kesan berganda yang memberi impak serius kepada otak. Di satu pihak, gula mengganggu sambungan antara sel-sel saraf, dan di pihak lain, lemak yang diproses merangsang keradangan. Ini adalah gabungan yang sempurna untuk mempercepatkan keadaan otak yang letih, ingatan yang kabur, dan masalah pemikiran analitikal yang sering dilihat pada warga emas. Perkara yang paling menyedihkan ialah buah-buahan sebenar dari alam semula. Jadi tidak pernah perlu digoreng, tidak perlu ditambah gula, dan tidak perlu berada di dalam beg plastik berkilat untuk menjadi mesra badan. Tetapi sebaik sahaja buah diubah untuk menjadi rangup, manis, dan boleh disimpan lama di rak, ia bukan lagi kawan otak kita. Sebaliknya, ia menjadi pemusnah ingatan dan kesehatan mental kita secara senyap-senyap. Tetapi, cukuplah dengan cerita-cerita yang membimbangkan itu. Sudah tiba masanya kita kembali kepada kawan-kawan sejati otak kita, buah-buahan segar yang lazat dari alam semula jadi, tanpa perlu diproses, tanpa bahan tambahan, dan sedia menjadi hadiah berharga untuk ingatan dan pemikiran jernih kita di semua peringkat umur. Kita baru sahaja mendedahkan 5 musuh yang tersembunyi dalam kehidupan seharian dan perlahan-lahan merosakkan ingatan kita secara halus. Tetapi perkara-perkara baik masih ada. Sekarang tiba masanya untuk berkenalan dengan 5 jenis buah hero yang bukan sahaja selamat, tetapi juga merupakan sumber tenaga yang menyuburkan otak, membantunya menjadi lebih segar dan mengingati dengan lebih baik setiap hari. Buah hero number 1, beri biru, pahlawan kecil pelindung ingatan. Jika saya terpaksa memilih hanya satu jenis buah yang patut ada di dapur setiap warga emas untuk melindungi ingatan, saya tidak akan teragak-agak untuk meletakkan beri biru di tempat pertama. Buah kecil berwarna ungu kebiruan ini mempunyai kekuatan yang luar biasa karena di dalam setiap biji kecilnya terkandung bahan yang dipanggil antosianin, yaitu pigmen semula jadi yang memberikan warna khasnya. Tetapi di sebalik warna itu terdapat perisai pelindung otak yang hebat. Apabila usia meningkat, otak kita terpaksa berhadapan dengan 2 musuh senyap yang terkumpul secara beransur-ansur. Tekanan oksidatif yang menyebabkan sel-sel otak merosot seperti besi yang mula berkarat, dan keradangan kronik yang bersembunyi di setiap sistem badan. Kedua-dua faktor ini menyebabkan otak mula memproses maklumat dengan lebih perlahan, lebih sukar untuk mengingati, dan kurang tajam. Tetapi keajaibannya ialah antosianin dalam beri biru boleh melawan radikal bebas, mengurangkan keradangan, dan membantu memulihkan gentian saraf di dalam otak secara sistematik. Ia seperti mempunyai satu pasukan pakar yang membaiki dan membersihkan talian isyarat di dalam otak, membantu penghantaran maklumat kembali langkar. Ini bukan sekadar cakap-cakap kosong, tetapi banyak kajian di seluruh dunia telah mengesahkan bahawa warga emas yang makan beri biru secara kerap akan mempunyai ingatan yang lebih baik, keupayaan tumpuan yang lebih tajam, dan merasa lebih cerdas dalam masa beberapa minggu sahaja. Dalam jangka masa panjang, ia juga membantu melambatkan proses pengecutan hipokampus, pusat penyimpanan ingatan yang paling penting bagi manusia. Selain itu, beri biru mempunyai kandungan gula yang rendah dan serat yang tinggi, jadi ia membekalkan tenaga kepada otak tanpa menyebabkan gula darah tidak menentu. Ini sangat sesuai untuk warga emas yang ingin menyuburkan otak tanpa menjejaskan sistem metabolisme. Hanya segenggam beri biru yang ditambah ke dalam yogurt pada waktu pagi, atau dimakan sebagai snack sudah cukup sebagai salah satu hadiah paling lembut yang boleh kita berikan kepada otak kita setiap hari. Dan jika Anda juga mempunyai sejenis buah yang sering Anda makan untuk menjaga ingatan, jom kongsi di ruangan komen.
Jika Anda telah menonton sehingga ke sini dan merasakan video ini membantu Anda menyadari atau memahami sesuatu tentang diri Anda, sila type nomor 1 di ruangan komen atau Anda boleh menulis perasaan Anda sekarang. Jika belum menekan butang ikuti, jangan lupa tekan langgan, subscribe, dan hidupkan lonceng pemberitahuan ya. Buah Hero No. 2. Buah delima menyuburkan otak dengan kekuatan peredaran darah. Anda mungkin sudah biasa dengan beri biru sebagai pelindung sel otak, tetapi jika bercakap tentang buah yang benar-benar membantu menyuburkan otak, maka buah delima adalah watak utama yang tidak boleh diabaikan. Ramai orang mungkin merasa buah delima sukar dimakan, kulitnya keras, banyak biji, dan menyusahkan untuk daya singkan. Tetapi percayalah, usaha kecil itu sangat berbaloi. Kerana di dalam setiap butir kecil berkilauan buah ini terdapat khazanah berharga untuk saluran darah otak. Mempunyai sistem peredaran darah yang baik bermakna mempunyai otak yang mendapat cukup oksigen dan nutrien. Ini adalah asas penting untuk semangat yang segar, pemikiran yang jernih, dan ingatan yang tepat. Tetapi apabila usia semakin meningkat, saluran darah kita cenderung menjadi keras dan sempit, seperti pipe air yang mulai dihakis oleh massa, menyebabkan aliran darah untuk menyuburkan otak berkurangan. Dan inilah permulaan masalah ingatan, penurunan tumpuan, atau perasaan lesu kronik tanpa disedari. Buah delima terkenal sebagai salah satu buah yang kaya dengan polifenol, sekumpulan antioksidan istimewa yang mampu membantu dinding saluran darah menjadi relaks, meningkatkan keanjalan, dan merangsang peredaran darah dengan berkesan, seolah-olah Anda sedang menyelenggara sistem bekalan oksigen ke otak Anda. Saya masih ingat pernah menasihati seorang makcik di Johor berumur hampir 70 tahun untuk mencoba menambah setengah cawan biji delima ke dalam salad tengah harinya setiap hari. Beliau memberitahu bahwa sebelum ini beliau sering lupa, merasa kepala berat, dan lambat berpikir. Tetapi selepas 2 bulan, perubahannya ialah kecergasan telah kembali, keupayaan tumpuan menjadi lebih baik, dan beliau boleh kembali membaca buku-buku kegemarannya tanpa hilang fokus di pertengahan jalan. Oleh itu, buah delima bukan sekedar buah biasa, tetapi sekutu yang membantu melindungi kebebasan dalam hidup kita secara langsung. Kerana apabila otak cerdas, kita mempunyai cukup kekuatan untuk menjalani kehidupan yang mantap. Buah hero nomor 3, apel, hadiah dari alam semula. Jadi jika dimakan dengan kulit, apel mungkin buah yang dianggap biasa oleh ramai orang kerana kita melihatnya setiap hari. Tetapi selalunya, perkara-perkara biasa inilah yang menyembunyikan kekuatan luar biasa yang kita abaikan, terutamanya apabila Anda memilih untuk memakannya bersama kulit. Saya ingin menegaskan bahwa sebiji apel yang utuh memberikan manfaat yang jauh lebih mendalam daripada yang ramai orang tahu, bukan sahaja untuk sistem pencernaan atau kawalan gula darah, tetapi juga sebagai sahabat otak yang tidak patut diabaikan oleh warga emas. Kulit apel penuh dengan bahan penting yang dipanggil quercetin, sejenis antioksidan dan agen anti radang yang sangat kuat dari kumpulan flavonoid. Ia berfungsi sebagai perisai biologi, melindungi sel-sel saraf kita daripada kemerosotan, dan keradangan kronik yang perlahan-lahan menyelinap masuk ke dalam badan pada usia persaraan. Mendapatkan quercetin dari apel setiap hari adalah seperti menghantar pasukan penyelenggaraan untuk menjaga otak agar ia terus berfungsi dengan cekap untuk jangka masa panjang. Selain itu, apel juga sangat kaya dengan serat larut yang memainkan peranan penting dalam mengekalkan tahap gula darah yang stabil. Dan inilah titik penting yang berkaitan secara langsung dengan ingatan. Kerana apabila gula darah berubah dengan cepat, otak tidak akan mendapat tenaga yang cukup, menyebabkan gejala kabur, mudah lupa, atau mudah letih. Tetapi, jika kita membekalkan tenaga kepada otak dengan sumber karbohidrat kompleks yang melepaskan tenaga secara perlahan dan berterusan seperti apel, otak akan berfungsi dengan langkar seperti kereta yang penuh minyak berjalan tanpa henti. Satu lagi kelebihan yang menjadikan apel lebih unggul daripada buah-buahan lain ialah kemudahannya. Harga berpatutan, mudah dibawa, dan boleh didapati di kebanyakan pasar, sangat sesuai dengan gaya hidup warga emas yang memerlukan makanan yang tidak rumit. Apel boleh menjadi snack, ditambah ke dalam salad, dicampur dengan yogurt, atau dimakan begitu sahaja, semuanya memberikan manfaat maksimum. Yang paling penting, jangan kupas kulitnya, kerana itulah bahagian yang mempunyai nilai pemakanan tertinggi. Jika Anda mengupasnya, Anda secara tidak sengaja telah membuang jantung buah apel itu,
Jadi, lain kali apabila Anda memegang sebiji apel, berhenti sejenak untuk memikirkan otak Anda dalam 10 atau 20 tahun akan datang, kemudian basuh bersih dan makan bersama kulitnya. Kerana ini bukan sekadar makan buah biasa, tetapi memberi hadiah kepada otak Anda sendiri agar ingatan Anda tetap jelas bersama Anda untuk masa yang lama. Buah hero nomor 4. Kiwi bomba di dalam otak yang tidak boleh dipandang rendah. Kali ini, mari kita bercakap tentang sejenis buah yang luarnya kelihatan biasa, kulitnya berwarna perang dan kasar tidak begitu menarik, tetapi jika dibelah, Anda akan melihat warna hijau terang yang menakjubkan. Itulah buah kiwi. Mari kita lihat kiwi dari sudut pandang baru. Khazanah, vitamin C yang hebat. Kerana buah kecil ini mempunyai kandungan vitamin C yang sangat tinggi dan boleh dianggap sebagai salah satu pembantu terpenting dalam menjaga otak kita yang semakin menua. Apabila usia meningkat, badan kita mula mengumpul radikal bebas, seperti percikan api kecil yang perlahan-lahan membakar sel-sel saraf secara senyap. Vitamin C dalam kiwi diibaratkan seperti anggota bomba yang memadamkan percikan api itu membantu mengurangkan kerosakan yang terkumpul di dalam otak. Dan pada ketika ini, kiwi dianggap juara kerana jika dibandingkan dengan berat yang sama, kiwi membekalkan lebih banyak vitamin C daripada oren. Ramai orang mungkin tidak tahu maklumat ini, kedengaran aneh, tetapi itulah kebenarannya. Tetapi itu belum lagi semuanya. Vitamin C dalam kiwi juga berperanan membantu penyerapan mineral penting untuk sistem saraf seperti zat besi dan magnesium, membantu sistem penghantaran isyarat di dalam otak berfungsi dengan cekap. Satu lagi sifat yang perlu ditekankan ialah keupayaannya untuk mengurangkan tahap kortisol atau yang lebih dikenali sebagai hormon tekanan. Jika badan mempunyai tahap kortisol yang tinggi untuk jangka masa yang lama, otak akan merosot dengan lebih cepat, terutamanya di kawasan hipokampus, pusat ingatan. Fakta bahwa kiwi membantu mengurangkan hormon ini bukan sahaja melindungi otak dari dalam, tetapi juga membantu kita merasa lebih tenang, lebih fokus, dan bersedia untuk menghadapi setiap hari dengan lebih segar. Menambah 2,3 biji kiwi ke dalam menu setiap minggu mungkin kelihatan seperti perkara kecil, tetapi hasil yang diberikannya kepada otak dan emosi Anda adalah lebih besar daripada yang Anda sangka. Bayangkan sarapan ringkes dengan yogurt dan beberapa hirisan kiwi. Itu sahaja sudah cukup untuk memberikan otak Anda perisai pelindung yang hebat setiap hari. Buah hero no, avocado, sumber bahan api bersih untuk otak yang tajam. Dan kita telah sampai ke buah terakhir dalam kumpulan pelindung otak, buah avocado. Buah ini mungkin tidak semanis buah-buahan lain dan ramai orang masih belum biasa dengannya dalam menu harian. Tetapi, saya ingin menjemput Anda untuk melihat avocado sebagai hadiah tidak ternilai yang dicipta oleh alam semula, jadi untuk menyuburkan otak secara istimewa. Kerana di sebalik isinya yang lembut dan rasanya yang halus, tersembunyi kekuatan besar untuk menjaga sistem saraf dengan sebenar-benarnya. Apa yang menjadikan avocado menonjol ialah kandungan lemak baiknya, terutamanya asid oleik, jenis asid lemak yang sama terdapat dalam minyak zaitun. Bahan ini memainkan peranan penting dalam membina membran yang menyaluti sel-sel otak, umpama dinding rumah sel-sel saraf. Jika dinding-dinding ini dibina dari bahan yang baik dan fleksibel, isyarat saraf akan dihantar dengan cepat dan tepat. Tetapi jika dibina dari lemak jahat, dinding akan menjadi kaku, komunikasi tidak berkesan, dan itulah permulaan kemerosotan ingatan. Makan hanya separah biji avocado setiap hari adalah seperti pelaburan jangka panjang untuk ketajaman otak. Lemak baik dalam avocado akan berfungsi bersama dengan vitamin E yang terkandung di dalamnya, membantu melambatkan proses kemerosotan sel saraf, mengurangkan keradangan di dalam otak, dan mencegah penyakit berkaitan ingatan dengan berkesan. Selain itu, avocado juga membekalkan mineral penting seperti kalium dan magnesium yang berperanan dalam mengawal tekanan darah, membantu darah mengalir dengan lebih baik untuk menyuburkan otak. Hasilnya, otak menerima oksigen dan nutrien secara berterusan, mewujudkan kesegaran dan keseimbangan sepanjang hari tanpa bergantung pada gula atau kafein. Dari segi pemakanan, avocado bukan sekadar buah, tetapi sumber tenaga bersih untuk otak, memberikan rasa kenyang yang lama, kehelasan dalam pemikiran, dan perlindungan daripada kemerosotan yang datang dengan usia. Ia adalah makanan senyap yang bekerja keras untuk kita setiap hari.
Jika Anda belum pernah mencoba, mulakan dengan separuh biji kecil untuk sarapan atau di atas sekeping roti gandum penuh, dan Anda akan mendapati bahwa buah ini sama sekali tidak biasa. Dan begitulah kita telah sampai ke penghujung perjalanan kita hari ini. Hakikatnya, menjaga otak kita tidak semestinya bergantung pada obat-obatan mahal atau kaedah yang rumit. Kadang-kadang, jawabannya bukanlah sesuatu yang perlu kita beli, tetapi apa yang kita letakkan di dalam pinggan kita setiap hari. Makanan yang hidup, berwarna-warni dari alam semula jadi dan penuh dengan tenaga pemulihan dari dalam, yang mana badan kita lebih mengenali dan bertindak balas dengan lebih baik berbanding bergantung pada bahan sintetik. Setiap suapan, setiap pilihan yang kita buat setiap hari mempengaruhi otak dalam jangka masa panjang. Kerana otak bukan sekadar mesin untuk berfikir, tetapi juga khazanah yang menyimpan kenangan, impian, dan diri kita yang sebenar. Oleh itu, menjaga otak bukan sahaja soal kesehatan fisikal, tetapi juga manifestasi cinta dan hormat terhadap diri sendiri pada tahap yang paling mendalam. Ia adalah tentang menghargai apa yang menjadikan kita insan seutuhnya. Sebelum berpisah hari ini, saya ingin menjemput Anda untuk merenung sejenak. Kerana ilmu tidak akan berkuasa jika kita tidak bertindak. Selepas menonton video ini, adakah sesuatu yang Anda berazam untuk ubah demi diri Anda dengan bersungguh-sungguh? Mungkin sesuatu yang ringkas tetapi berkesan seperti saya akan menukar segelas jus pagi saya dengan sebiji epal bersama kulitnya, atau esok saya akan menambah beri biru ke dalam yogurt setiap pagi. Hanya satu perubahan kecil yang dilakukan dengan keazaman boleh menjadi permulaan kepada kesehatan yang lebih baik secara mampan. Cubalah kongsi janji kecil Anda di ruangan komen di bawah. Mari kita menjadi inspirasi antara satu sama lain agar penjagaan otak menjadi perkara biasa yang menyelinap dalam setiap rentak kehidupan seharian. Dan jika Anda merasakan kandungan hari ini bernilai atau telah menyalakan sedikit cahaya di hati Anda, jangan lupa tekan suka untuk memberi semangat kepada pasukan kami. Dan jika Anda ingin terus mengikuti petua-petua berguna seperti ini, jangan lupa ikuti saluran kesehatan warga emas dan tekan lonceng pemberitahuan ya. Kerana itu bukan sekedar satu klik, tetapi pilihan untuk menjadi sebahagian daripada komuniti kecil ini dengan matlamat bersama untuk menjalani tahun-tahun terbaik dalam hidup dengan kesehatan dan kebahagiaan yang mampan. Akhir sekali, saya ingin menjemput Anda untuk memikirkan seseorang yang Anda sayangi atau seseorang yang Anda tahu boleh mendapat manfaat daripada video ini dan hantarkan video ini kepada mereka. Mungkin ia akan mencerahkan hari biasa mereka atau bahkan mengubah jalan hidup mereka menjadi lebih baik tanpa disangka-sangka. Kesehatan otak bukanlah sesuatu yang boleh dibina dalam satu hari, tetapi ia dibentuk oleh penjagaan berterusan setiap hari. Dan hari ini adalah hari pertama yang terbaik. Tidak pernah ada kata terlambat jika kita mulai bertindak dengan hati yang benar-benar menyayangi diri sendiri. Terima kasih dari lubuk hati kerana bersama saya sehingga akhir video ini. Semoga Anda sentiasa sehat, mempunyai pemikiran yang jernih, dan jumpa lagi dalam video seterusnya. Salam ikhlas daripada saya, seorang doktor, kepada semua